Segelas rumput sahaja yang tumbuh menghijau, banyak kumbang beredar berkeliling. Hanya satu ku idam dan ku igau, wahai angin lalu sampaikan saya. Itu sudah hampir berapa ya? 5-60 tahun dulu punya cerita ya. Waktu itu Allahyarham ayah saya dan ibu saya, ibu saya seorang primadona bangsawan. Jadi dia punya rombongan. Jadi mula-mulanya diorang aktif dalam bangsawan, tapi dah kebelakangan ini dah kurang peminat bangsawan, dia adakan sandiwara. Sandiwara tu diorang macam tonel lagi tu. Jadi ibu saya mempunyai bangsawan waktu time masa Jepun masuk ke Singapura. Dia tak benarkan artis-artis bangsawan ini nyanyi lagu orang putih. Dia boleh nyanyi lagu Melayu atau lagu Jepun. Jadi dia waktu itu, arwahnya ibu saya tu, dia primadona. Jadi tiap-tiap kali dia keluar, dia nyanyi lagu Melayu saja, dah tak boleh nyanyi lagu orang putih. Jadi macam dia kurang minat lah gitu. Jadi Jepun kata dia mesti belajar macam mana nak nyanyi lagu Jepun. Dia adakan kelas nyanyian. Jadi ibu saya kata dengan Jepun tu, itu jam saya punya adik-beradik semua 7 orang, semua masih kecil-kecil lagi. Jadi ibu kata dia tak boleh attend itu kelas pasal nanti anak-anak dia tak ada yang jaga. Why not, dia kata, saya gantikan. You tahu dia gantikan siapa? Saya itu jam baru umur 12 tahun. Baru umur 12 tahun nak masuk 13 tahun. Masih sekolah di mana itu? Sekolah Kampung Gelam 4 tahun, darjah 4, belakang pergi sekolah Roco. Darjah 5, darjah 6. Jadi kata ibu saya, gantikan saya untuk dia lah. Jadi saya kena attend itu kelas tiap-tiap hari Sabtu dengan hari Minggu dekat KT Building. Dia adakan studio dekat KT Building tu bawah untuk bukan saja belajar menyanyi, tapi mesti belajar macam mana nak baca dia punya katakana. A, I, U, E, O, kaki, ku, ke, ko. Dan mesti belajar macam mana nak tulis itu katakana. Jadi saya belajar itu semua dan belajar juga menyanyi lagu-lagu Jepun. Selepas kita belajar menyanyi lagu Jepun, dia adakan pula kita mesti entertain askar-askar Jepun. Jadi tiap-tiap minggu kita kena entertain. Waktu tu saya masih sekolah Roco, jadi terpaksa ponting sekolah selalu. Asal ikut nak pergi entertain Ami ni dalam hutan semua. Kalau tak salah saya ingat bersama-sama dengan Allahyarham Mak Momok semua. Kita sama-sama entertainkan ini Jepun lah semua. Apa-apa lagu yang kita diajarkan dekat dalam itu studio dia tu, kita kena buat inilah persembahan. Waktu rakaman Piring Hitam tu, kita belum ada lagi pencipta lagu-lagu tempatan. Jadi kebanyakan lagu-lagu yang I rakamkan ambil daripada lagu-lagu Indonesia. Seperti lagu Jembatan Merah, Bunga Sakura, Tirto Nadi, semua lagu Indonesia lah kita rakamkan. Dan lagu pertama sekali saya rakamkan lagu Inggeris iaitu Besame Mucho dengan bahasa Melayu. Liriknya dibuat oleh Allahyarham Cikgu Dul Ramli, iaitu Ciumku Lagi. Bayarannya tak
berapa, tak berapa menarik lah bayarannya. Cuma kita harapkan kalau macam kita rakamkan semula di piring hitam, kita dapat royalties. Kalau banyak laku, banyaklah dapat. Tiap-tiap lagu filem dia adakan music director untuk tiap-tiap satu-satu filem tu. Jadi dia mengikut cerita tu lah. Apa cerita macam filem cinta, dia punya music director Allahyarham Pak Zubir Said. Saya tak ada, siapa aja. Habis kita penyanyi freelance. Kalau cerita dalam filem tu, dia tu mesti gunakan suara dia, terpaksa kita ikut. Kita tak boleh ikut kita punya suka. Melainkan kalau you nak buat piring hitam. Masa buat rakaman tu, biasanya kalau sebelum buat rakaman tu, dia suka kelakar. Suka dia kasih kita semangat, jangan nervous. Selalu dia buat lucu lah, macam-macam dia buat. Tapi waktu bila dah start rakaman, dia very serious. Tak boleh main-main. Itu dia punya karakter gitulah. Cintaku tak bergoyang, sama-sama ingin bukti. Tandanya menyinta satu hati. Ada lagu Kolam Mandi, saya berduet dengan Allahyarham P. Ramlee. Lagu ini Kolam Mandi. Permata hiasan yang lagu tu selalu siapa yang itu music director tu lah yang buat ini. Macam mengikut cerita dalam itulah. Dalam cerita tu apa yang lagu sedih ke atau lagu gembira ke. Ada lagu yang solo atau lagu yang berduet. Itu music director punya kerja lah. Jadi kita datang, cuma semua dia dah siapkan dan kita buat latihan lah dengan. Kalau P. Ramlee kadang dia main piano, kita belajar dengan dia lah. Dulu dia mahu kita nyanyi cara dia lah. Ikut apa yang dia suruh, itu kita mesti buat. Dia perangai dia sebenarnya tak serius lah dia. Suka joking aja dia. Apa setiap kali kata-kata keluar kat mulut dia semua yang lucu-lucu. Dia suka macam menghibur lah. Dia menghibur. Zaman saya dulu tu buat rakaman tidaklah seindah sekarang. Semuanya alat-alat dia canggih. Dulu dekat studio Jalan Ampas tu, bila nak buat recording, dia gantung goni semua. Nak bikin soundproof. Baru kita start nak nyanyi 2 baris, Cina jual aiskrim. Ting 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 ting. Stop. Kena halau tu Cina tu dulu. Kejap lagi lagu postman pula hantar surat. Kejap lagi anjing pula gonggong. Seksa, betul seksa zaman dulu. Sekarang punya zaman. You salah dekat mana? Baris 1, baris 2, baris itu aja you erase, you boleh retake that very part. Dulu tak boleh. Mesti dari mula. Kalau you buat silap sampai akhir, you kena rekod dari mula. Sekarang punya zaman dah canggih. Studio, kalau you buat salah, katakanlah you dah nyanyi dekat baris tengah ke apa, that very particular line saja yang kita retake. Macam dulu tak boleh, mesti dari mula. Jadi kalau you buat salah, nak kena retake dari mula, pemain muzik semua tunjuk perasaan. Yang ada tendang piano, you tahu. Pasal nak kena retake balik semula. Jadi susahnya apa? Mood kita dah spoil. Bila you tengok pemain muzik tendang piano, apa you rasa? I nangis. Tak boleh rekod. Sedih, malu. Kan? Sekarang canggih. Ingat dulu, waktu itu saya pertama kali buat rakaman dekat HMV. Saya punya brand tu Pathé.
cap ayam. Jadi buat rakaman tu, tengah-tengah buat rakaman, itu ada aja yang jalan lah, yang apalah, retake lagi balik. Pernah satu kali itu, kita selalu buat rakaman sama orkestra semua ya. Jadi tengah-tengah buat rakaman, ada bunyi sound orang snoring, orang tidur berdengkur. You know? You tahu apa jadi? Rupanya dekat dalam studio tu, diorang adakan curtain dekat belakang. Itu kalau macam ada show, baru kita buka tu curtain, ada pentas sikit lah naik. Jadi baru buka curtain. Jadi belakang tu, berdosa ya, kalau cakap orangnya dah tak ada. Arwah salah seorang, tak payah sebut nama, penyanyi tu. Dia tidur di belakang. Kita buat recording di depan. Jadi engineer cari sound apa yang berdengkur. Rupanya dia. Kena retake balik. Sampaikan yang nak main simbol tu sampai penat. Mrs. Hemsley sendiri main simbol. Itu yang lucu, kadang-kadang ada lucunya juga tau. Zaman dulu punya time recording ni. Kadang teringat balik kisah dulu. Jadi saya bila tengok anak-anak saya sekarang recording, korang ni senang sekarang. Semua. Time aku dulu, menggetar-gertar semua. Orang muzik tunjuk perasaan, you punya mood semua spoil. Saya dalam siaran radio ke seluruh sekolah Semenanjung Tanah Melayu hampir 10 tahun. Mengajar, selain dari menyanyi, saya juga ada ambil part dalam rancangan history. Jadi dalam rancangan tawarikh, history itu tawarikh. Dalam rancangan tawarikh itu saya sebagai narrator. Dari situlah saya dapat banyak nama-nama dalam siaran tawarikh itu saya gunakan untuk anak-anak saya semua. Itu Allahyarham Pak Zubir Said. Dialah ini music director yang pertama mengesyorkan gunakan suara latar. Dia kata kalau macam filem Hindustan boleh gunakan suara latar Mangishkar, kenapa filem Melayu tak boleh? Jadi itulah filem yang pertama sekali. Waktu tu Allahyarham P. Ramlee baru saja sampai di Singapura. Jadi suara Allahyarham P. Ramlee digunakan oleh Allahyarham S. Romaino. Suara saya oleh Seniwati Siput Sarawak. Filem cinta ada banyak lagu-lagu, lebih daripada 7 buah lagu. Ya, satu filem negara dekat filem negara Malaysia, Adventures of Yaakob. Itu I berlakon dengan Allahyarham Pak Mail dan sama-sama dengan Surrender Bandit pun. Selain dari itu, filem Pelangi, director dia Nas Akhnas. Waktu tu I freelance lah. I pernah dapat offer dari P. Ramlee juga. Dia nak suruh I berlakon dalam filem dia salah satu. Tapi I tak boleh lah. Pasal I dah involved dengan siaran radio ke sekolah-sekolah di seluruh Semenanjung Tanah Melayu dan Singapura. And then I do macam for itu freelance semua sana sini, semua company filem I nyanyi. KT Chris-nya, Malay Film Production, ada Indonesian film juga. I freelance lah. Jadi I tak, kalau acting you mesti sign kontrak kurang-kurang 3 bulan. Satu tempat aja. Jadi tak boleh lah. Siaran radio ke sekolah-sekolah 1 minggu 3 kali. I beside menyanyi, I take part in the history sebagai narrator, and then ada cerita-cerita pendek ke apa. Lagi habis kita penyanyi ada dengan radio orkestra lagi. Banyak filem I nyanyi, banyak filem. Tapi yang paling banyak sekali Saloma lah.
Waktu tu Allahyarhamah Saloma, Normadia, semualah Mak Momo. Waktu tu saya freelance. Saya bukan hanya menyanyi dekat ini Malay Film saja. Saya menyanyi dekat tiga filem ini, 3 company. KT Kris pun ada. Itu ada lagi satu Nas Akhnas punya semua. Saya freelance, beside itu saya buat itu siaran radio apa semua. Jadi bila ada rancangan untuk buat rakaman baru saya pergi dekat Jalan Ampas. Kereta Saloma masuk nak upah jahit baju dengan saya jahit baju artis semua. Semua baju saya design. Jadi diorang bila masuk lorong ni, itu jam jalan belum ada tar, masih tanah liat. Kereta terbenam, rumah kampung belum ada paip. Budak-budak bujang semua mandi dekat paip. Saloma punya kereta tersangkut kat luar, semua kejar, tutup paip. Nak tolak belajar kenal dengan Saloma. Semua tolak kereta Saloma, hantar sampai depan pintu. Juli Sudiro tinggal depan sini. Itu jam masih hutan semua. Jadi tapi semua datang sinilah. Saya design baju-baju diorang semua. Itu kebanyakan baju semua saya design. Jadi semua yang boleh kata Malay Film artis kebanyakannya semua buat baju dengan saya. Allahyarhamah Mariani dah pass away ya. Mariani, Siput Sarawak semua datang buat baju sini. Apa saya pakai baju diorang tak. Latifah Umar, arwahnya semua dah jadi arwah. Saya yang masih ada terkuntil-kuntil. Dalam filem diorang ikut cerita. Jadi tak banyak pakai baju kebaya moden semua kan. Macam kalau cerita itu bangsawan lah, cerita apa. Cuma artis-artis tu kalau buat apa pentas apa show apa. Kenangan manis tu masa waktu jam Jepun lah. Itu jam I masa budak-budak lagi kan. Enjoy lah. Pasal apa kita bila entertain the army tu semua, we don't get paid. Dia tak bayar kita. Cuma dia kasih kita ration. Beras, itu roti Jepun tu, roti jagung tu ke, rokok Jepun semua. Itu artis semua dapat lah. Because my late mother was punya bangsawan. Jadi kita dapatlah beras bergoni-goni. Rokok, apa semua, gula semua. Jadi mewah lah. Artis tak susah pasal makan. Semua dapat. Tapi tak ada payment. Tak ada payment. Dia kasih itulah semua. Selalu entertain Ami sajalah. Penyanyi-penyanyi sekarang ni kalau yang sebaik-baiknya lah ya, belajar muzik. Ya, kalau belajar muzik kita tahu nyanyi, kalau kita nak gunakan suara 2, suara 3, harmonizing, senang. Kebanyakan penyanyi dia tak boleh harmonize. Suara 2, suara 3. Itu yang buat cantik lagu-lagu, you know. Kalau kita tahu muzik senang. Kalau tidak, kita terpaksa hafal saja. Tapi bila hafal, bila nyanyi sama-sama, nanti terikut yang melodi. Suara yang pertama tu. Tapi kalau kita tahu muzik, perfect. Kalau nak bikin, itulah kalau nak bikin rekod itu, suara 2, suara 3 semua. Lagipun sekarang zaman dah canggih. Bukan zaman I dulu. Nak kena orang ajar aja baru belajar nyanyi. Sekarang semua sekejap aja diorang boleh tangkap. (1975) kan? Apa nama? Seniman silam. Malaysia mengenang jasa prajurit yang telah kembali ke rahmatullah dan artis-artis juga. Itulah penghabisan sekali. I tak pernah lagi. Lebih pada 30 tahun. Lebih pada 30 tahun. Itu 1975, you fikirlah. Penghabisan. Itu I dengan Allahyarhamah Pak Mail pun ikut sama. Pergi. Jadi kita 3 beranak lah sama Mak Momok. Singapore artis. Yang lain semua Malaysian lah. Kalau sekarang nak suruh saya nyanyi lagi, astagfirullahalazim.
Nanti orang kata dah tua-tua tak tobat lagi. Salam